tim singgah saham dulu sebelum kita explore. Lepas nampak very interesting, that's why kita buat kelas. Yang ni nota, first nota lah dia buat. Lepas tu saya modify sikit supaya itulah. Okey, saya share slide ni. Okey, pada semua siapa-siapa yang pernah expose ke SPO ni, ini sebagai macam ulang kaji je. Siapa-siapa yang baru first time, jadi kita beritahu siapa-siapa yang tu boleh mute tak kalau ada suara background belakang. Kalau ada soalan boleh on balik speaker. Okey, semua FCPO tu maksud dia Future Crude Palm Oil, maksudnya niaga hadapan minyak sawit mentah lah. Okey. Jadi tujuan kita beritahu tentang FCPO sebagai salah satu daripada investment arm pada kita selain daripada saham tu, sebab kalau kita tengok sekarang trading saham tu bagi saya lah, tak tahu bagi orang lain, nampak terlalu stagnan, maksudnya kurang pergerakan lah. Macam-macam isu dengan politiknya, dengan apa-apa macam isu, jadi pergerakan harga saham slow. Jadi untuk dapat 500 sehari tu rasanya payah sikit lah buat pada saya lah. But that's why sekarang saya pun dah stop jadi MR, Marketing Representative untuk UOB Kehian. Saya more fokus pada MR untuk affiliate future lah. Okay ya. Saya pergi second slide. Kalau tak faham tanya. Okay ya. Ini antara slide, second slide ni. Dari sini kita boleh nampak lah apa itu FCPO ni. FCPO ni dikontrol oleh BMD. BMD ni stand for Bursa Malaysia Derivative. Kalau buat saham tu Bursa Saham Malaysia lah. Lepas tu dia satu lagi FCPO ni mematuhi syariah. Kalau nak tahu detail boleh Google lah. Dalam yang dikeluarkan, dipublish dalam Security Commission, dia ada detail. Sebab apa dia ni patuhi syariah? Sebabnya dia ada deliver. Maksudnya bila kita, contohnya kalau kita pegang lagi satu kontrak, dah expire after 15 hari bulan, contohnya kalau bulan 4, kita stay hold, kita tak close position kita yang 15 hari bulan, contohnya 15 kan bulan 5, after 15 bulan 5, kita hold lagi kontrak tu, insyaAllah lah sehari dua, minyak tu akan sampai depan rumah kita lah. Itu bezanya FCPO ni. Sebab dia ada delivery. Sebab tu dia halal lah. Lepas tu dia patuh syariah, dia mewujud kewangan yang dikait dengan pergerakan harga hadapan lah. Maksudnya satu lagi FCPO ni normally kita trade based on 3 bulan ke hadapan. Maksudnya sekarang bulan 5 kita trade 3 bulan ke depan, jadi kontrak bulan 8. Kenapa 3 bulan ke depan? Sebab 3 bulan ke depan tu adalah dikonsider kontrak yang ada volume. Maksudnya ada minat belian, minat jualan. Kita tak nak beli satu benda yang tak ada peminat lah. Nanti kita rugi lah. Ya. Okey, yang ketiga, ini different antara FCPO dengan saham. Saya boleh baca lah. FCPO ni future punya market. Lepas tu saham ni mau pada pemilikan saham. Lepas tu dia market dia, kita pasaran mentah. Lepas tu saham ni mau pada cash lah dalam market tu. Lepas tu kalau kita nak buka trading, kita perlu ada margin account atau future broker. Saham CDS. Satu lagi kelebihan FCPO ni yang ni paling menarik. Dua hala, maksudnya kita boleh buy, kita boleh make profit, sell juga kita boleh make profit. Berbeza dengan saham yang cuma satu hala, maksudnya kita buy low, sell high. Kita tunggu je. Selagi harga tak naik, jadi kita menung lah. Okey, ini nota lama. Ini rasanya bulan 12. Still lagi margin 6,000, tapi dia sekarang sebabkan volatile dan dia dah jadi setakat ni berapa? 11,000 saya. Bukan gitu lah. Dah jadi 11,000. Tapi kemungkinan turun tu mungkinan ada lah, tapi tak apalah. Okey. Lepas tu modal saham ni bergantung pada harga saham yang kita nak belilah. Lepas tu kita boleh trade dengan margin lebih rendah. Kalau dengan ni tak ada spread, lepas tu risiko dia, ini kalau ada orang takut risiko tinggi. Tapi saham ni risiko dia rendah.
Satu lagi saham ni, FCPO ni dia ada expired. Expired masa saya cakap lah, kalau bulan kontrak bulan 5 dia akan expired pada 15 bulan 5. Tapi saham ni dia tak ada expired kecuali warrant. Warrant yang ada expired. Okey. Okey, yang ketiga. Seterusnya kelebihan pasaran hadapan FCPO ni, kelebihan dia apa? Sebab satu, kita fokus satu chart je. Satu benda je. Berbanding saham. Bila saham ni rasanya dekat kaunter BSKL tu ada lebih kurang 1000 lebih rasa tu. Tu tak termasuk yang kalau syariah mungkin 900 lebih. Jadi kalau saham kita kena buat study lah. Kita nak pilih suatu kaunter yang kualiti, yang kita predict ada potensi untuk keesokan hari ada volume minat belian, jadi kita boleh follow the trend untuk kita participate. Tapi FCPO ni kita fokus satu kontrak je. Contohnya bulan 5 kita fokus pada kontrak bulan 8. Jadi dalam tempoh sebulan tu kita boleh trade kita boleh trade banyak kontrak, tapi better kita cari yang ada volume. That's why kita fokus satu chart ataupun satu kontrak. Bulan 5 kita kontrak 3 bulan, kita trade 3 bulan ke depan, jadi bulan 8. Pegang macam tu. Satu lagi dia adalah dua hala. Kalau harga tengah climbing ataupun tengah uptrend, kita buy. Kalau harga tengah downtrend, kita sell. Long ni stand for buy, short so sell lah. Satu lagi dia punya ni kecairan ni tinggi. Atau FCPO tu menawarkan leverage tinggi, potensi untuk pelanggan lebih tinggi, dan disahkan oleh penasihat syariah SC. Okey. Okey, ada tak apa, nanti saya buka apa soalan. Lepas tu bagaimana kontrak FCPO ditentukan? Harga FCPO ni bergantung pada supply and demand. Sama juga macam saham. Saham naik ke turun ke bergantung pada supply and demand produk lah. Okey. Tapi FCPO ni dia juga bergantung kepada demand juga. Demand pada contohnya sekarang kenapa tinggi sebab Indonesia, Thailand dia stop, dia ban ekspor keluar. Jadi advantage pada Malaysia punya FCPO. Sebab tu kalau kita tengok harga dia gap down tinggi lah. Kita boleh ambil peluang untuk trade dari situ. Okay, next. Okay, inilah apa-apa faktor yang mempengaruhi harga FCPO. Permintaan ekspor macam sekarang tinggi, pengeluaran penawaran tinggi. Lepas tu dia juga bergantung pada crude oil dan juga bergantung soya. Waktu cuaca. Jadi kalau kita tengok sebelum ni ada seorang member kita, Cik Salahuddin, pernah share lah tip. Kita boleh compare dengan minyak soya. Memang kita tengok soya punya oil dengan FCPO dia macam kembar. Kembar maksud macam mana? Dia kalau nanti saya akan tunjuk chart. Kalau biasanya soya ni sebelum ni dia start trading every day lebih kurang pukul 9 pagi, tapi sekarang dah start pukul 8 pagi. Normally kita boleh monitor daripada 8 pagi, kita tanda satu line atau garisan harga soya tu start berapa, lepas tu kita akan tengok sehingga pukul 10.25 ke sebelum FCPO open. Kalau let's say dia market uptrend ke, insyaAllah lah FCPO opening tu normally dia akan get up lah, dia akan lebih tinggi, dia akan cuba follow harga soya oil tu. Nanti kita tunjuk lepas tu ni ada faktor-faktor yang pengaruh harga FCPO lah. Macam saya tunjuk tadi lah. Currency, government, import, cuaca, harga soya semua tu. Ini kita boleh tengok lah macam saya cerita tadi. Soya oil dengan FCPO dia nampak tak? Lebih kurang macam synchronize. Memang ada gap harga tapi kita boleh tengok lah dia pergerakan tu lebih kurang sama. Kalau soya turun, FCPO turun. Soya naik, FCPO pun naik. Lepas tu, okey. Satu ni spek untuk FCPO. Size kontrak dia setiap satu kita trade ataupun satu lot tu lebih kurang 25 tan metrik. Berapa dia punya point ataupun satu pergerakan harga, berapa kita profit? Profit dia satu tick kenaikan harga FCPO, kita dapat profit dalam RM25 ataupun kita loss pun RM25 satu tick. Okey, sekarang ini 11.30 kan. 11.30. Yang ni bukan Khamis tu dah. Ni dah ada dah. Ni yang lama dah, tak lama.
Okey, sekarang margin dia dah 11,000 lah. Mungkin dia akan berubah macam saya beritahu tadi lah. Okey. Ini nak explain lah. Sekarang waktu trading dia antara Isnin hingga Jumaat kecuali public holiday, dia bermula daripada 10.30 hingga 12.30, 2.30 hingga 6 petang dan malam 9 hingga 11.30. Okey. Dia kira macam ni. Kalau kita open market ataupun kita masuk market lah, kita beli ataupun sell, bermula daripada 9 malam sehingga pukul 6 petang keesokan harinya, dia kira intraday ya. Tapi kalau kita hold atau overnight dipanggil overnight, selepas pukul 6 petang ni kita hold lagi, kita tak close position kita, di consider overnight. Bila overnight je dikira margin 100%. Okey. Tapi kalau kita intraday, kalau kita contohnya kita open position pada pukul 9 hingga 11.30, dikira intraday margin 50%. 10.30 pagi hingga 12.30 intraday 50% dan juga 2.30 hingga 6.30 intraday 50%. Kalau kita dapat margin yang 50% lah, itu maksud dia. Lepas tu tarikh mata ni 15 hari bulan lah macam saya beritahu tadi. Kalau kita hold lagi after 15 hari bulan, InsyaAllah minyak tu bolehlah kita nak buat masak-masak, tapi FPO punya raw material lah, raw crude oil. Okey, ini sudah. Okey, cara pembukaan dia ada banyak lah. Macam saya under Phillip Future. Okey, lepas tu ada CGSMB Kenanga. Sebelum ni macam member lama mungkin tahu, sebelum ni saya jadi MR untuk CGSMB, tapi saya stop lah CGSMB sebab disadvantage dia punya chart dia tak live. Maksudnya kita sebenarnya nak trade ni lebih better kita ada track chart tu live, maksudnya sentiasa bergerak every second dekat telefon ataupun laptop. Jadi senang kita buat decision tanpa guna trading view yang kita subscribe live tu, kita dah boleh trade actually. Lepas tu dokumen ni tak banyak mana lah untuk open. IC bank statement normally kalau Phillip ni 1 bulan je. 1 bulan je, gaji tak perlu pun, dia tak minta pun, base tempat tu je. Lepas tu sekarang ni dululah, sekarang dia punya intraday kalau 50% dia akan jadi 5,500. Overnight dia akan jadi full margin 11,000. Spread ni saya tak sure, mungkin dah berubah sekarang kot. Brokerage fee ni lebih kurang macam ni lah, RM9 ataupun RM8, RM7. Itu depend pada kita bila kita dah aktif, banyak aktif. Biasanya normally starting dia akan bagi RM9 dulu lah. Atau dia akan, kalau kita boleh maintain kita punya trading tu, dia boleh apply jadi less than RM9. Okay, ini saya tunjuk dia punya platform lah, Nova ataupun Phillip Future. Kat sini biasa dia bergerak lah, kita boleh beli immediately dari sini. Okey, ni cara kira lebih kurang. Ni keperluan margin ni actually ni bukan 6,000 lah, ni 11,000. Ikut semasa sekarang. Ini overnight dia kena 11,000. Intraday ni lebih kurang sekarang 5,500. Maksudnya margin. Lepas tu okey. Ini yang lebih kurang dipanggil margin call lah. Rasanya semua faham kot macam mana kita panggil margin call. Kalau kita duit kita tak cukup, dia akan normally reminder tu Phillip akan call lah macam mana supaya kita top up. Mana saya nak tunjuk cara kira. Ni cara kira. Ni cara kira profit dia mudah je. Maksudnya let's say lah kita beli pada harga membuat pelaburan dengan 6,000. Lepas tu let's say lah kita beli pada harga 3,900. Okay. Lepas tu broker review bla bla bla. Okey, tiba-tiba harga tu naik 4,000 contoh lah. Okey. Jadi different dia lebih kurang 100 tick lah. Maksudnya 4,000 ni harga naik, turun minus dengan 3,900 kita dapat 100 tick. Jadi nak tahu profit kita senang je. Kita kira 100 tick ni kali dengan RM25 sebab kita beli satu lot. Atau kita tolaklah margin kita, let's say sini jadi 18 lah, bukan RM10, ya 18. Jadi kita dapatlah profit. Begitu juga kalau kita loss. Begitu cara kira dia. Ini cara kasar lah. Ini introduction je. Okay, dalam turn ni pun sama juga, kita ada long,
kita kat mana kita nak long atau buy, kita normally kita tengok dekat mana lower low, dekat indikator kita tu, lower low, higher low, ataupun kita short dekat higher high dengan lower high, masa breakout atau retracement. Sama je, actually benda ni sama je macam kita belajar saham. Cara analisis ni kita boleh guna, nanti saya tunjuk cara indikator tu macam mana. Lepas tu ni cara nak guna scalping, macam mana trading. Okey, ini indikator yang barulah, Pro 1, Pro 3. Sorry, sini silap. Pro 2 dia tak guna Pro 3. Okey, itu lebih kurang. Okey, itu lebih kurang secara asas FCPO sebelum saya terang indikator. Ada apa nak tanya tak sekat ni? Lebih kurang berapa orang member join malam ni? 23, 22 orang. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya pergi ke indikator ke benda? Assalamualaikum tu. Salam, siapa? Muhammad. Ada mak. Ya, Jimat. Nak tanya macam untuk yang broker fee tu kita macam mana kita nak bayar? Dia tak broker fee tak payah bayar mak. Dia akan dia akan automatic tolak dekat kita punya duit lah. Betul mak. Okey. Assalamualaikum Cik Zul. Salam kau. Saya ada satu soalan Cik Zul. Yes, broker fee tu kalau yang biasa tu RM9 kan? Jadi kalau yang aktif tu kita boleh minta kepada RM7 kan? Dia tak silap saya dia ada certain, contohlah selepas kita trade rekod kita berapa, saya tak ingat berapa kontrak tu kan. Nanti boleh try message kepada sama ada you biasa communicate dengan siapa? Ni siapa? Oliver. Okey, try message Oliver. Berapa total kita punya apa ni kontrak yang kita trade untuk entitled dapat 8 ke 7 untuk makin kurang. Dia biasa Oliver tu okey. Dia akan jawab. Okey dia. Dia okey, very helpful. Dia apa ni kalau dia free, let's say lah kita tak faham cara guna trading platform tu, kita message dia akan bagi link. Kalau dia free dia akan guide terus masa live. Trading platform Nova. Boleh guna dia orang, tak ada masalah. Dia ada 4 orang tim dia, Oliver, Regina dengan Jocelyn. 3 orang. Lagi ada apa nak tanya sebelum kita pergi mana-mana kat lain? Cik Asyad, Azim, Kak Yati, Kak Diam, Faiza, Farizo, Imi, Hafiz, Ibnu Zamri, Isa, Aizat, Muhammad Maknawi, Nik Masro, siapa lagi ni? Cik Din, Cik Rasid, Syira, Suraya. Lagi ada nak tanya kita sebelum kita pergi kat tu? Kak Zita, Zaharin, Cik Talib. Pasal ni faham dah semua kan? Faham. Tak ada tanya, saya pergi ke indikator, boleh? Assalamualaikum Cik Zul. Ya, saya. Aizat ya. Okey, saya nak tanya, berkenaan dengan kontrak tu, macam yang Cik Zul cakap tadi, kontrak dia bertahan selama setahun. So bermakna setiap tahun kena renew kontrak ke? Bukan, jangan salah faham. Kontrak masuk kontrak apa? Maksudnya, lepas kita dah register tu, kontrak yang dimasukkan tu kena renew kontrak setiap tahun ke ataupun? Bukan. Kita register untuk dapatkan account untuk trading macam kita buka CDS macam tu kan? Faham tak? Okey, jadi kita sebenarnya setiap kali kita nak trade ni kan. Okey. Kita nak trade ni, kita trade pada 3 bulan, maksudnya setiap macam saya tunjuk chart boleh? Boleh. Sekejap saya buka ni. Okey, contohlah saya buka satu benda ni, okey. Okey, saya buka macam ni. Okey, kalau you tengok sini, dia sama je FCPO ni lah. Cara-cara dekat trading view ni, you type je ni.
FCPO contoh. FCPO kan. Okey. Okey, CPO kalau you klik ni, sorry. Okey. You nampak tak banyak bulan ni? Okey. Okey, setiap kontrak ni, contoh Jun. Jun dia akan expire 15 Jun. Julai dia akan expire berapa bulan? 15 Julai. Okey. Faham tak? Jadi normally kalau kita sekarang kita bulan 5. Bulan 5 kita akan trade 3 bulan ke depan jadi bulan 8. Faham tak? Actually kita boleh lagi trade untuk bulan 6 sebab bulan 6 belum sampai lagi 15 bulan 6. Boleh. Faham? Tapi risiko dia volume tak ada peminat. Faham tak? Okey, faham. Dia contoh macam ni kita tengok macam ni dekat Nova, okey. Contohnya ni yang aktif dia panggil bulan 8 bulan 8 kita klik dekat atas ni, kita nampak kontrak spek Okey. Kita klik je kontrak spek kita akan nampak dah last trading date. Faham? Jadi kalau kita trade benda ni selepas 15 bulan 8 kita tak close lagi position untuk kontrak bulan 8. Jadi money minyak kita kat rumah. Faham tak? Maksudnya dia akan hantar satu lot. Dia akan hantar satu lot minyak tu depan rumah kita. Faham tak Zat? Okey, faham. Maksudnya dia bukan kita kena renew tau. Normally kita trade yang mana FCPO kontrak yang aktif Zat. Normally kita ambil 3 bulan ke atas lah. That's why saya kata kelebihan FCPO ni kita just fokus satu kontrak je ataupun satu chart je untuk selama 1 bulan tu. Okay. Okay, ada lagi soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita pergi dekat inilah, dekat chart. Okey, sekarang ini chart FCPO lah. Chart FCPO ni actually kalau siapa-siapa yang ada subscribe yang dipanggil apa? Live data dekat TradingView tu yang bayar $1 setiap bulan tu, dia akan dapat juga free data, live data untuk FCPO. Maksudnya selama ni kita bayar untuk guna monitor saham BSKR $1 sebulan, kita akan dapat free data untuk FCPO. Nanti bila kita market open dia akan bergerak semua sekali. Okey, saya nak beritahu kat sini, selain kita boleh guna kalau buka account tu FCPO under Philip, dia akan bagi satu account untuk demo. Contoh macam ni ni FCPO Nova desktop. Okey, ni demo account username dia adalah kita punya email kita nak register, dia akan bagi link. Sebab saya dah expired. Bila expired, kita just reset je password. Nanti kita boleh guna balik. Macam saya dah expired dah, reset je kita boleh guna untuk training. Selain daripada tu, kita boleh juga guna function kat sini tau. Contoh dekat TradingView ni, kita klik je kat sini right click kat sini, nampak tak trade. Trade ni kita klik create new order. Tapi kalau kita create new order, kalau kita dah normally dia ada kat sini. Nampak tak? Paper trade ni. Kalau tak ada lagi, aktif dulu paper trade kat sini, kita ambil paper trading by TradingView. Okey. Ini salah satu kita nak berlatih lah. Baik, saya nasihatkan selalu kepada member, sebelum confident untuk masuk live market, buatlah paper trade sebulan ke 2 bulan, biar confident level tu ataupun winning rate tu tinggi. Sama ada kita nak guna demo account ataupun kita guna juga facility kat TradingView macam saya tunjuk tadi. Contohlah kita nak beli kat sini, right click, kita pun masuk. Kita create new. Create new dia ada belakang buy the sell dia. Jadi kita boleh guna, kita nak beli guna function market ke, limit ke, stop ke. Semua boleh letak. Okey, orang akan tanya apa beza market limit. Saya cuma selalu senasab pada member-member fokus pada dua ni lah. Stop. Stop ni maksudnya kita boleh queue harga untuk beli selepas breakout ataupun kita sell selepas breakout bawah. Itu limit. Market ni maksudnya kita boleh nak buy ke ataupun nak close ataupun nak sell ataupun nak close immediately pada harga market. Itu function market.
Limit ni macam kita queue jugalah. Kurang gitu. Okay, ya. Sebab tu saya selalu fokus nanti. Nanti biasa kalau bila dia ada simple rule. Simple rule ni mudah je sekali. Kita jangan ingat satu benda je. Buy stock dengan sell stock. Kita guna benda ni adalah untuk kita queue harga sebenarnya sebagai mudah. Sell stock ni maksudnya kita nak beli bila harga dah breakout kita punya kita punya support. Buy stock ni kita nak beli selepas dia breakout kita punya resistance ataupun satu level yang kita rasa dia dah pecah harga, kita boleh buy stock. Bila nak guna buy stock ni? Guna dia, contoh macam ni, saya tunjuk dulu. Okey, contoh macam ni. Kita buat ni. Okey, ini ada market, ni soya ni harga di tengah trade ya. Okey, contohlah kita ambil place order ni. Okey. Ni bila klik ni bulan 8 dia ada dua ni lah place order, market depth. Market depth ni macam kita tengok, biasa tengok saham lah, kita tengok harga ni, harga sell, ni harga buy. Kita boleh tengok berapa orang queue. Okey. Lepas tu kat sini nampak tak ni? Ni kita boleh, itulah. Lepas tu kalau kita nak place order, kita ada dua cara order. Tiga cara. Satu, kita boleh klik kat sini terus. Kita klik, contoh katalah kita nak beli pada 5946. Jadi kita klik kat sini. Okey, nampak dia keluar limit. Kita terus boleh buy. Kalau kita nak buy lah. Sama juga sell pun boleh. Itu satu cara untuk place order. Kedua, kita klik atas sini, dapat tak place order. Place order, kita klik. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey ya, sekejap saya tunjuk. Bila dia keluar macam ni, okey ya, fokus ini saya tunjuk. Okey, bila dia keluar macam ni, nampak tak ni? Siap. Okey. Okey, nampak ni. Ni yang saya beritahu tadi. Stock, buy stock, buy limit. Cuma ni. Ini kat sini. Dekat order type ni. Ini kecil sikit bagi nampak. Okey ya. Okey, contoh macam ni lah. Okey. Kalau orang tanya, macam bila kita nak guna buy stock ni. Ni. Buy stock ni kita beli bila market price ni current price market price. Buy stock ni bila harga kita nak beli ni lebih besar daripada market price. Contoh macam ni. Ya. Okey, sekarang katalah let's say lah kita nak beli pada harga kita nak bila breakout sini. Saya buat satu garisan bagi nampak. Ada contoh lagi. Okey. Katalah kita nak beli pada harga breakout pada 6164. Okey. Bila harga breakout 6164 baru kita nak buy. Jadi bila macam mana kita nak place order? Kita place order buy stock. Sebab apa buy stock? Sebab masa tu kita nak beli buy stock tu, katalah kita nak beli pada lepas breakout 6164, kita nak queue harga 6165. Jadi kita guna function buy stock. Sebab apa? Sebab buy stock lebih besar daripada harga current price kita lah. Okey, katakan current price kita sekarang 6146. Bila 6146 kita nak queue pada 145. Jadi harga kita nak queue tu lebih besar daripada market price. Jadi kita guna dekat sini. Jadi paling penting kat order type ni kita letak dulu, letak stock. Stock, lepas tu kita masukkan harga kita nak beli tadi 6164 contoh, 6165 lah contoh lah. Lepas tu sebab kita nak buy, lepas tu kita pun tekan buy. Kita nak beli berapa lot, better berlatih dulu satu lot, lepas tu kita buy. Jadi kita queue. Bila harga dah match ataupun fee, baru dia akan ada. Kalau kita queue, dia akan ada dekat sini, kat working order, display kat sini. Okay. Bila dah match, dah fee, dia baru ada dekat open position, dia ada kat sini. Okay, itu cara dia. Sama juga dengan sell lah. Okay, kata sell pula. Okay, kata sell, kita nak beli pada harga sini, selepas breakout lower low ni, LL ni, kita nak beli kat sini. Bila breakout je 6125, baru kita nak sell. Maksudnya kita nak queue harga 6124. Jadi kita guna macam ni, kita sell stock. Sebab apa? Kita nak queue pada harga kurang daripada market price. Market price kita berapa? Market price kita masa ni katalah 6146. Kita nak queue 6125. Jadi cara dia, kita pergi kat sini, kita tukar dulu penting stock. Lepas tu kita tulis 6124. 6124. Lepas kita pun tekan sell. Jadi dia akan queue, dia working order, dia akan queue harga 6124. Bila match dia, baru dia ada dekat open position.
Saya selalu pesan pada member, bila match je atau fail je, immediately letak terus kita punya stop loss ataupun stop loss lah, supaya sebab bila display sini kita klik atas kontrak yang appear kat sini, dia akan keluar satu kata lebih kurang macam ni, place. Dari situ place, kita pun tekan place, dia akan keluar lebih kurang macam ni. Kita masukkan stop kita masukkan harga stop loss kita. Lepas tu bila harga dah make profit, kita pergi dekat working order ni, dia akan ada kontrak yang kita dah letak stop loss tadi, kita amend je ataupun edit je. Kita punya stop loss anjak supaya kita running the trend with the profit. Itu maksudnya. Nanti tak apa, yang tu kita akan explain kemudian lah kepada siapa-siapa yang baru lagi tak familiar dengan trailing stop limit teknik. Itu lebih kurang lah saya tunjuk cerita. Sebab tu penting bila kita baca market semua sekali ni, maksudnya kita pagi-pagi kita tengok trend semua sekali, kita dah dapat dah satu model. Sebab tu pentingnya adanya ni. Kita dah bila baca pukul setengah tu bagi trend apa, kita paling penting kita identify structure, market structure. Ke mana kita punya market tu kita tangga. Okay, trend kita ke mana, lepas tu kita identify kat mana support, kat mana resistance. Lepas tu kita tengok entry signal itu. Ada tak potensi untuk buy ke sell ke. Lepas kita fill je, kita terus. Kita tulis dulu stop loss kita level berapa, profit tu. Saya tak galakkan lah member fee je position tu letak TP ataupun tak limit. Jangan sebab FCPO ni tak sama macam saham. Saham ni kalau kita berlawan arah daripada kita punya prediction, kita boleh hold lagi. Tapi FCPO ni risiko dia tinggi sikit, tapi dia punya profit cepat je recover. Yang paling penting kita ada trading plan. Cuba amalkan lah walaupun kat paper trade. Okey, ada apa soalan lagi setakat tu sebelum kita pergi dekat indikator? Nampak dah sikit-sikit kan? Cik Zul. Cik Zul. Saya Kak Zita. Nak tanya ya, kalau let's say contohnya dalam satu situasi tu, Okey. Let's say situasi dia macam ni, harga sedang menurun. Okey. Okay, so kita pun plan nak buat sell stop. Okey, kita maksudnya sekarang Kak Zita buy lah. Nak buat sell lah, kita nak short. Sebab harga dia baru nak masuk position, betul. Baru nak masuk position. Okay, masa kita nak open position, nak buat sell stop tu, saya tersilap letak buy stop. Okey, faham. Okey. Harga sedang turun dan mengena pada harga yang kita turun tu lah. Faham Saya cuba nak sampaikan. Buy stop. Adakah dia akan match? Dia akan match Kak Zita sebab dia depend pada value tu. Faham tak? Dia bukan depend pada value. Contoh macam ni. Saya suka tanda garisan, boleh ya? Okey, boleh. Okey, katakan Kak Zita gini, kita katakan harga 6146 juga, boleh kita ambil ya? Boleh ya? Okey. 6146. Lepas tu Kak Zita sebenarnya letak dekat buy stop kat sini. Kat bawah. Contoh kat sini contoh kan. Tapi kalau kita tengok pada rule tadi ni, okey, kita tak boleh guna buy stop, dia tak akan match. So maksudnya dia tak akan implement kita punya order tu. Sebab apa? Faham tak sebab apa? Kenapa? Sebab cuba tengok sekarang Kak Zita Q harga 6124. Saya tak nampak harga sebenarnya. Nampak? Saya tak nampak. Cat ni, nampak cat? Saya nampak. Nampak. Okey, katakan sekarang current price 6146 kan? Okey, 6146. Lepas tu kita okey, sekarang mula-mula Kak Zita plan sell stop. Sell stop boleh lah sebab harga kita nak Q ni lebih kurang daripada market price. Betul? Yes, correct. Betul. Okey. Kecuali kalau Kak Zita letak buy limit, baru pergi. Benda tu baru dia kena. Faham tak? Kalau buy stop tak kena sebab bila buy stop ni harga mesti lebih besar daripada market price. Okey. Faham? Okey, faham. Tapi kalau Kak Zita tersilap letak buy limit, memang dia akan Q kat sini tapi dia akan jadi buy lah. Okey. Alright. Faham. Salah tu rasanya dia punya pahaman lain.
Dia punya pertanyaan lain. Katakan sekarang dia nak buat short. Amin. Dia Nak macam buat ni Kata je. Dia macam kata ni. dia nak buat Episode. short. Katakan kat Ah. tengah-tengah ni lah. Tengah-tengah yang merah tengah tu. Mhm. Atas lagi katakan. Atas lagi. Ke bawah lagi. Bawah. Bawah Sebab lagi. dia Tak. sedang turun. Ke kiri. Katakan kat S tu lah. Kat S tu. S. Aduh, pukul berapa Yang merah tu. Lagi. S mana ni? Ke belakang lagi. Katakan kat tempat merah banyak ni. Tengok yang last tu lah. Tengok yang harga last Tak tu. buka cat lah. Kawan tak buka cat. Nak tengok pukul berapa. Yang paling tinggi tu tengok ada menangis tu. Lepas tu BS. Dia macam ni je ni. Dia cerita kat Zita tadi. Dia cakap dia tersilap tekan. Dia bukan purposely nak beli. Bukan Tahu. Ha. Dia cakap bukan masa yang harga tak sampai. Katakan kat merah ni dia nak booking harga yang bawah. Buy stock dia nak short stock. Tapi short. tiba-tiba dia tertekan buy. Bukan bukan dia tertekan sell. Betul. Sebab tu saya cakap dia kena tengok kalau let's say lah kalau dia kena tengok kat sini. Kalau let's say kalau dia sini dia klik stop, dia benda tu takkan match kecuali dia letak limit. Sebab tu saya terang tadi. Faham tak? Kalau stok pun kalau kat tempat merah-merah ni dia match ke? Tak tahu lah sebab saya setakat ni tak pernah kena lagi. Dia kena ikut rule tu. Dia kena ikut rule ni. Kalau let's say kita pilih limit, pada masa tu let's say kita pilih limit, buy limit, lepas tu market price ni lebih, kita queue ni lebih kurang dari market price, memang dia akan queue lah. Itu cara dia. Kalau kita klik stop, lepas buy, tapi pada sini memang dia tak rugi. Itu beza dia. Okay. Faham? Boleh? Thank you. Okay, baik. Okay, ada apa soalan lagi tak? Okay, ada apa soalan lagi sebelum saya explain tentang indikator ni? Okay, tak ada. Okay, kita pergi kepada next step lah. Okay, macam tadi saya explain tentang sawit ni. Okay, sebab kita beritahu lah dia lebih kurang macam adik-beradik ataupun dia pergerakan lah sama. Jadi saya suggest siapa-siapa yang trading saham, FCPO ni cuba buat 2-3 layout lah. Satu layout yang mana kita boleh buat macam saya buat ni, satu tu sawit dengan soya. You buat je, pilih je. Atas sini boleh pilih layout lah. Layout macam mana boleh pilih je. Atau kita buatlah satu. Tapi make sure samalah. Yang tiga boleh tak? Macam mana? Yang tiga pro boleh tak? Yang tiga. Tiga ni je deh. 3 kotak. Tak tahu. Boleh kot. Untuk yang pro. Tak tahu Try. Tak boleh. Tak boleh. Pro tak boleh. Pro plus boleh. Okey Jadi kita buat tak kisah buat dua macam ni. Jadi macam saya saja. Tapi make sure macam ni tau. Make sure soya dengan palm oil ni sama punya bulan. Maksudnya sekarang better guna ni lah. Current contract in front. Yang atas pun sama. Current contract in front. Contohnya kalau sini Ogos, sini pun Ogos. Okey. Jadi kita letak. Ambil soya ni, soya oil soya bean oil. Ni crude palm oil. Dia bukan apa. Jadi cara dia pagi-pagi. Pukul 8 tu, tak kisah atas kita lah. Pada masing-masing nak guna apa-apa time frame ikut. Boleh je. Macam saya guna 5 minit. Ambil je 5 minit. Okey. Kita ambil je. Biasa normally pagi pukul 8 lah. Contoh kita ambil lah pukul 8. Macam hari ni berapa bulan? Hari ni lah. Pukul 8 paling lama. 8. Ini sini. Pukul 8 lah. Nampak tak? Cuba tengok. 8 soya ni di open berapa harga? Nampak ni kat atas sini. Berapa kita buka? 84 kan?
Jadi 84 kita garis satu garisan macam ni, saya ada dalam satu garisan. Jadi cara dia, kita buat je 84. Dia akan follow situ, dia akan start di sini. Jadi daripada sini, bila pagi besok ke, kita ambil pukul 8 balik, 17 bulan. Jadi pukul 8 sehingga 10.25, nampak tak? 10.25 sebelum market FCPO start, nampak tak? Dia macam gap down lah. Daripada sini dia akan turun sekejap nanti. Okay, jadi kita boleh tengok. Tapi ni tak boleh lah sebab sini 16, hari ni cuti kan. Kita boleh tengok besok lah. Itu cara dia lebih kurang. Itu kita nak compare antara soya dengan crude palm oil, CPO. Okay. Lepas tu cara satu lagi untuk make sure kita punya ni time frame sama. Maksudnya kalau 5 minit atas, nampak tak? 3 minit bawah, 5 minit. Dia tak synchronize. Cara nak bagi synchronize maksudnya, kalau kita tekan je satu time frame 3 minit, dua-dua chart ni akan bertukar serentak. Cara dia pergi kat sini, you ambil ni interval, time ke benda tu. Okey, dia akan bertukar serentak. Kita tengok. Okey, 3 minit. Nampak? Kalau 15 minit, dua-dua serentak akan bertukar secara serentak lah. Itu cara dia. Okay, itu bahagian soya. Okey, sudah bahagian soya. Okey, sekarang ini saya satu cadangan letak kiri kanan macam ni. Ini Haki Ashi. Jadi saya rasa ramai yang dah familiar kot dengan Haki Ashi. Haki Ashi bagi saya senang kita nak identify trend dia. Up and down trend, up trend. Lepas belah kanan ni candlestick. Jadi sama macam saya tunjuk tadi. Kita setting dan simbol interval crosshair time. Jadi kalau apa-apa time frame kita pilih, dia akan synchronize. Cuba you tengok contoh macam ni. Kita tahu kan candlestick ni dibagi actual price, maksudnya price action. Tengok 6133 dekat candlestick. Dia ada juga dekat Akanshi, tapi dia duduk kat bawah. Sebab apa duduk bawah? Sebab dia tengah downtrend 6133. 6145 ni adalah harga yang dikira untuk Akanshi. Jadi kita boleh gunalah sebagai kita pakai benchmark lah. Okay, kalau kita jenis suka tengok Akanshi saja, kita boleh tengok yang bawah ni adalah candlestick. Kalau dia tengah uptrend, kita tengok memang uptrend tak ada. Okey, normally kalau uptrend yang harga actual ni dia akan duduk atas warna hijau. Itu cara guna Akanshi lah. Okey. Okey, sekarang saya terang. Ada apa soalan lagi sebelum saya terang tentang indikator? Itu setup dulu lah macam mana. Ada soalan tak? Okey, tak ada soalan. Okey, sekarang ini indikator siapa-siapa yang dapat akses tu, siapa yang jadi member di register under group Gen Singgang future tu, kita akan bagi 3 lah actually. Singgang Sawit Pro 1, 2 and 3. Tapi kebanyakan FCPO ni macam saya guna 2 je lah, 1 dengan 3 saja. Okey, cara guna mula-mula sebenarnya sebelum ni kita buat macam ni lah. Dia ada satu gun calculator, saya selalu explain pada member. Sebelumnya dia berasal daripada gun calculator. Gun calculator ni kita guna sebenarnya untuk identify sama ada harga kita dah uptrend ataupun downtrend. Okey, contohnya kita cara guna dia sebelum ni saya explain pada member. Ni sorry, saya tutup ni. Tengok ni. Okey, sekarang kita fokus pada time frame 5 minit. Sebelum ni saya selalu beritahu member kalau guna gun calculator tadi tu kita tengok pada 3 opening price. Satu pada harga 10.30 pagi, 2.30 petang dengan pukul 9 malam. Okey, tapi kita ambil dekat candlestick lah. Okey, contoh. Okey, katalah kita ambil ni berapa belah? 13 lah, pukul 13. 13 kita ambil pukul 10.30 pagi. Ni 10.30 pagi. Sorry, 10.30 pagi kita tengok berapa open price dia 10.30 pagi. Nampak tak? Nampak tak harga berapa? Nanduk berapa? Nampak. Apa? 62 nampak. 62 nampak kan? Okey, 62 nampak.
Okey, sebelum ni kita ambil NAN 264, sebelum adanya indikator yang garisan hijau merah ni, kita akan buat masukkan dalam calculator GAN calculator. Dalam calculator ni actually install apps pun ada. NAN 264. Okey. Lepas tu dia akan keluar dalam indikator ni. Dia akan keluar, dia bagi recommendation lah. Buy at or above NAN 28056 ataupun sell below NAN 26076. Okey. Tapi untuk memudahkan dia, kita adanya indikator, kita ambil tadi NAN 264 tadi, nombor tadi, kita ingat. Kita pergi je dekat Pro 1 ni, pergi dekat setting. Okey. Pergi dekat setting, kita pergi dekat bawah sekali ni. Ambil pilih custom NAN 264. NAN 264, kita pun klik. Nampak tak? Dia automatik pergi. Dia akan, saya besar sikit bagi nampak. Sorry, sekejap bagi nampak sikit. Okey, nampak NAN 28056. NAN 28056, sama tak? Lepas tu NAN 26076, NAN 26077. Itu maksud indikator ni untuk bahagian GAN calculator. Jadi kita tak perlu guna lagi GAN calculator ni. Okey. Calculator ni dia bagus juga, dia ajar kita cara kat mana stop loss, target berapa lah. Okey. Itu kegunaan garisan GAN calculator. Yang hijau dan merah ni adalah kegunaan untuk GAN calculator. Jadi kita boleh guna 3 lah. Normally dia applicable pada opening price. Mana pukul 10.30, 2.30 kita boleh ubah 9 malam kita boleh guna. Okey. Yang merah ni, tanda cry ni actually macam saham dulu lah, siapa pernah follow tu. Dia mewakili pada SAR lah. SAR permulaan uptrend, downtrend. Tanda love ni ada permulaan uptrend. Lepas tu S ni kita consider potential untuk kita sell, dan B ni potential untuk buy lah. Okey, lepas tu garisan mana ni? Garisan hitam ni adalah mid BB ya. Lepas tu okey, kat satu lagi Sawit Pro ni dia ada ni mana tak? Style ni. Ni bar hitam bar ni you boleh pilih lah warna apa yang nak pilih ikut kesukaan. Jadi 1, 2, 3, 4 ni adalah indikator untuk inside bar. Inside bar saya ada share video kan macam mana inside bar punya function. Jadi inside bar ni ataupun dalam bahasa Jepun ni dia panggil harami tu kan. Yang selalu siapa refer Japanese punya candlestick, dia dah akan keluar macam ni. Itu inside bar. Jadi bila kalau ikut dia punya teori tu, kalau ada inside bar kita boleh monitor ataupun study lah sama ada kita nak sell ke nak buy. Kita tengok the next candle tu, potensi tu. Lepas tu Singgang Sawit Pro 3 ni more pada MACD, kita boleh tengok lah, boleh study. Normally kalau adanya B ni potensi buy, tapi make sure dia histogram ni atas garisan warna kosong. Atas garisan kosong. Dan kalau nak sell ni make sure dia adanya ada S tapi histogram ni bawah garisan kosong. Itu lebih kurang. Lepas tu LL ni kita tahulah lower low, HL ni higher low, LH ni lower high, HH ni higher high. Kadang-kadang lower low, higher low ni kita boleh juga guna untuk kita punya marking, untuk kita punya guna sebagai strong support ataupun strong resistance lah. Sebab saya kadang-kadang kita tengok bila adanya inside bar, kita boleh tengok juga guna juga lower low yang sebelah ni, kita cuba Q bawah tick, satu tick bawah lower low ataupun satu tick above higher high ataupun lower high. Jadi sebab saya suka trading on breakout je, breakout tu lah breakout support ataupun resistance. Sama juga macam ni, kita tengok je. Sebab kita semua faham kot bila dia candle macam ni, kita consider benda ni buyer tengah push harga ke atas lah. Bila mana dia? Bila dia push ke bawah ni, seller push ke harga ke bawah lah. Lebih kurang macam tu. Sebab tu saya galakkan lah video saya share tu, cuba belajar juga lah Fibonacci combination dengan ni yang warna orange, warna kuning ni, itu inside bar. Banyak manfaat lah, boleh sebagai kita
banyak benda kita faham cara nak guna entry lebih bagus sebenarnya. Jadi kita ada banyak option lah untuk tak fokus dalam satu benda je. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Dul. Cik Dul. Ya, dengar. Dengar Tak, kalau yang garisan hitam ni MBT ni kan? Macam mana? Yang garisan hitam. Okey. Dia kalau kat bawah, maknanya dia memang uptrend kan? Saya pandukan itu je. Kalau dia kat atas, maknanya dia downtrend. Betul je, Cik. Saya pandukan itu je, tapi kadang-kadang tercedok juga. Cedok tu biasa lah, Cik. Mainan tu. Tapi kalau time 5 minit ni, dia lambat lah. Kalau 1 minit, laju sikit. Betul. Okey, ada apa soalan lagi tak? Cik Zul, indikator ni dah dapat kat mana Cik Zul? No. Hello, Cik Taib, dengar tak? Yang ni siapa yang register dengan saya Philip Future dan juga aktif, saya akan bagilah Cik Talib kalau belum dapat bagi username dia. Ready view. Okey. Actually benda ni sama dengan singgah saham yang mula-mula tu. Saya modify tambah lagi lah. Jadi kalau kat sini siapa yang trade saham ni, actually dia boleh guna apply je benda ni. You boleh add on lah. Kalau nak guna automatic auto Fibonacci, boleh klik yang ni. Boleh play around lah. Kalau kat sini kalau kita letak banyak ni boleh je sebenarnya. Dia akan jadi macam ni. Tapi serabut lah. Dia akan banyak lagi. Jadi kita boleh pilih ikut kegunaan masing-masing. Boleh Amin. HA nak tentukan dia punya inside bar tu yang mana nak tentukan continuous dengan reversal macam mana? Yang ni je ni. HA inside bar. Okey. Kan dia ada dua inside bar, satu continuous, lepas tu satu yang reversal. Yang kita nak tentukan yang mana reversal tu macam mana? Confused lah. Betul lah, sebab kalau ni kita buat di kadang-kadang macam mana bentuk yang kita nak kata dia nak buat reversal ataupun dia nak continue. Sebab kat sini kita tak nampak dia punya pullback. Betul ni. Payah sikit ada kat agensi ni, bukan payah dia tengok. Ada siapa-siapa expert HA? Kat Syirah kot, kat Syirah agensi dia ada, tadi ada dia kat Syirah. Syirah ada. Syirah boleh tolong explain agensi? Yang inside bar.
Kait dengan inside bar pun tak tahu apa benda. Dia inside bar tu lebih kurang macam harami, Syirah. Macam ni contoh saya tunjuk. Nampak yang belah kiri ni? Inside bar maksudnya next bar tu dia lebih kecil atau so dia tak melebihi high dengan low yang sebelum candle. Tu je. Nampak tak? Contohnya saya ambil yang ni besar sikit bagi nampak. Okey. Okey, saya bagi yang ni saja. Okey ya. Okey. Saya nampak tak ni? Contoh kita ambil yang ni ya. Kuning ni. Kuning ni dia punya high dengan low tak melebihi daripada high ataupun low sebelum ni. Itu masuk inside bar. Itulah semua untuk info semua orang. Itu masuk inside bar lah. Cuma soalan Cik Din tu pilih Akihashi ni kita macam mana nak identify reverse punya reverse tu lah Cik Din kan? Masa bila dia buat reversal, masa bila dia nak continue. Lepas tu kalau inside bar tu kan kita tanda dia punya mother candle tu. Kita tanda kotak dia. Lepas tu kalau kita nak beli tu masa dia breakout kotak tu ke ataupun the next candle after breakout? Faham tak? Macam mana ni? Kan kalau ada dua inside bar tu, jadi yang mother candle tu kan yang katakan mana tunjuk satu contoh. Yang ni apa HA. Katakan ambil satu ni inside bar. Yang ni. Kan kita tanda kotak dia. Okey. Kita nak tengok turun ke bawah atau naik ke atas. Dia breakout dia punya kotak tu kan. Okey. Jadi nak ambil the next candle ataupun masa dia breakout tu. Faham tak? Faham. Jadi kalau apa yang saya faham, saya tengok Akihashi punya video tu kan. Kita kalau macam ni dia ada apa benda panggil Allahu Akbar, dia refer pada yang belakang ni lah kan, dia punya mother kan, betul? Mother yang merah tu. Kalau mula-mula yang ni. Dia inside bar. Yang ni lah, ni inside bar dia sebelah 45 ni, betul? Mother dia yang si merah ni. Okey, ini saja. Jadi kalau ikut teori tu, kalau let's say dah benda dia macam ni tengah merah, kita boleh queue one tick below low sinilah. Lepas tu dia punya mana one tick lepas pada yang line yang kita buat kotak tu lah. Betul. Mana line tu breakout. Betul? Kita mana? Kat mana nampak kotak? Sini. Atas sikit. Tu yang bros tu. Okey. Ni. Okey lah, kita ambil yang ni ya. Boleh ya? Kita tak pernah guna kotak. Contoh gitu lah. Mana kotak di sini? Mana kena ambil echo. Lebih kurang gitu lah. Lebih kurang betul. So kita punya target tu lepas pada kotak bawah tu Mana sekarang dia turun bawah. One tick bawah tu ke the next candle. Tak, kalau ikut teori ni, kita queue one tick below daripada lower low ni lah. Okey, tapi tak menjadilah, nampak tak? Lepas tu ada next candle ni, nampak tak inside bar lah, yang hitam ni. Jadi kata let's say lah kita anjak pula kotak kita kat sini pula. Boleh? Untuk ni refer pada hijau ni lah kan, hijau ni. Hijau ni, hijau ni. So sini kita nak queue kat mana? One tick bawah tu lah. One tick bawah kotak tu. Bawah kotak ni lah. Itulah cerita lebih kurang gitu lah. Oh, bukan the next candle tu yang merah satu lagi tu. Bukan Bukan. Open yang tu. Bukan. Kita one tick below previous mother tu. Lepas tu kita punya stop loss one tick above inside bar tu. One tick above atau one tick below lah. Depend pada kita beli ataupun buy long lah. Yalah, macam case ni kan kita beli short.
Macam K ni kita beli short lah. Tahu? Ya, betul dia. Bermakna one tick below yang mother, lepas tu dia punya candle apa, dia punya stop loss one tick above inside bar. Betul? Betul. Ada orang tak boleh nak join ke? Tak tahu lah. Tadi ada, sekarang tak ada. Tak tahu lah. Ada ramai-ramai ni mesti ada pakar inside bar ni. Kak Dian ada Kak Dian malam ni. Biasa Kak Dian dia biasa play around dengan apa? Inside bar. Tak ada. Sambutan raya Kak Dian. Tak ada. Biasa dia ada. Kak Dian dia. Kak Dian boleh explain tak Kak Dian? Saya demam, suara tak keluar. Oh, sorry tak. Allah demam. Sorry Kak Dian. Tak apa next time. Lebih kurang gitu lah, betul Kak Dian? Ya. Ya, nanti saya share link samalah dekat tu, nanti boleh tonton balik lah. Saya rasa lebih kurang gitu lah, jadi macam tu sebab tu saya cuba nasihat member, cuba buat both side side by side macam ni. Satu Hakashi, satu ke candle. Jadi kita boleh nampak. Macam saya tengok ni Hakashi ni sebagai direction, tapi saya Q whatever, saya based on dekat candlestick punya value. Sebab tu kadang-kadang pagi-pagi kalau saya share tu, saya selalu tanya dalam grup lah, okay, 6,400 S, tanda soal. Tu maksudnya saya refer pada sini lah. Kebanyakan satu one tick above atau one tick below support ataupun resistance lah yang saya rasa benda tu resistance atau support. Kurang gitulah konsep dia. Nanti member dalam grup tu bolehlah share harga-harga berapa rasa potensi harga kita. Tak payah takut semua nak perfect. Nanti aku sharekan nanti tak kena orang ikut. Orang ikut atas dia lah. Jangan nak salah kita kalau dia orang loss. Boleh Ada lagi soalan Kak Zita, Cik Zaharin, Cik Talib, Kak Suraya, Syira, Kak Azrina, Cik Rashid. Bagi orang-orang hebat yang baru untung baru ni banyak tu. Terangkan dia punya cara. Siapa dia? Yang mana? Faizal ke Farizul ke? Oh, Faizal tak join dengan saya. Ada Faizal mana? Ada Faizal. Farizul ada. Ni Faizal lain ke Faizal mana? Faizal. Tak tahu lah. Farizul boleh nak share Farizul. Sebab ni dah lama tak trade ni, habis tunggang langgang habis. Baca chat pun sama je Cik Zul. Macam Cik Zul cakap tu sama je. Saya pun duk amal benda ni Cik Zul. Macam mana Cik Faizal? Ikut ni, saya guna ya Haji Ashir lah, ikut candle. Betul. Itulah cuba kita yang cuba. last tu Cik Zul, yang petang tu, petang Jumaat yang ada 8S tu. Okay. Yang tu bila dah ada simbol tu kita kena ni lah, ready bila saya amal cuba, bila candle kedua tu kita ambil satu tick bawah tu, kita terus ni lah, kita masuk apa? Calculator. Okay, faham. Yang macam you explain tadi tu. Petang lah. Ya petang, sebab Jumaat tu saya pun kata kerja, jadi bila lepas waktu kerja atau malam tu baru saya trade sebenarnya. Okay. Kalau pagi tu kadang-kadang contoh Cik Zul buat kelas apa, saya banyak tak boleh ikut lah. Saya bukan actually kalau siang hari masa hari trading day tu bukan kelas sebenarnya semua. Itu macam dia live stream untuk belajar lah, tak ada benda. Saya kalau betul, kalau saya free tak kerja saya buat gitu, cari panggil ayat Utara pun cari segi sama. Cuma saya amat tu Cik Zul, bila kita masuk tu top limit tu kita kena buat terus kan. Betul. Itu penting. Lepas tu saya lepas kalau kita tengok candle ni candle 5 minit, bila kita tukar ke candle lain saya MN. Betul.
Ha. Okey. Itu Tu penting je. Tu je. FCPO ni kalau fee je tolong letak stop loss. Jangan buat teknik harapan. Saya pun dulu mula pernah terkena. Tapi sekarang memang taat lah ada stop loss ni. Macam baru ni Cik pun. Zul, Ya saya. Cik Zul, saya sebenarnya minggu lepas tu kalau nak kira saya 6,000 lebih kat 7,000 saya dapat kot Cik Zul. Untung. Tapi sebab untung sebab hari Khamis tu petang tu saya silap tengok ni jam di telefon. Jam di telefon 5 suku. Padahal jam sebenar dah pukul 6. Allah. Jadi tak sempat nak keluar. Aduh, kata. Masa tu dah profit. Kat 2,000 lebih tu. Sampai malam dah kena ni. Tewak ML. Tak limit dah kena sikit lah. Imagine kau. Pengalaman je tu. Minggu pertama trip. Ya betul. Tak apa. Kita jadi pengajar. Saya pun itu hari ada dah. Masa itu hari kenangan saya dengan Cik Ding dengan Cik Sabri itu hari. Tak suka. Saya ingat pala ni jadi Dah apa? Ya kita 3 orang itu hari kan. Saya ingat saya dah tutup dah position. Sembang-sembang dengan Jocelyn masa tu dia intro. Pasal apa dia lagi? Point tak ingat tutup. Tambah lagi. Aduh. Tak rasalah benda tu dia pengajaran pada semua. So, dia gini jangan takut. Memang rugi tu adalah seorang sikit akan rasa sebenarnya. Kalau kita tak beringat. Itu je cerita dia. Stop loss sekarang dalam keadaan volatile sekarang ni berapa yang paling sesuai? Volatile ni? Dulu kita bincang 20 lah. Oh tak boleh. Jangan. Yalah, yang kadang-kadang volatile sekarang ni berapa yang orang kata sesuai lah? 30? Jangan. Bagi saya terlalu banyak tadi. Kalau 30 lebih kurang 700.5 dah kan? Betul? So, bagi saya kita tengok cari support yang terdekat dekat time frame 5 minit pun dah cukup dah tadi. Lepas tu kalau dia beralih arah, kita follow arah yang angin yang baru pula. Itu je lah. Dia support terdekat? Betul. Macam baru ni ada saya share kan. Saya punya profit dengan loss tu kosong. Saya buat betul-betul dia naik. Lepas tu saya letak break even je dia panggil. Harga sama, harga fill. Yalah, itu kalau nampak, kalau katakan kita nampak dia nak naik, kita dah buy, faham tak? Jadi yang first nak taruh tu dalam berapa minimum. Tengok kalau bubur 20 dia terjun cepat 20. Memang sebab kalau kita tengok kan, cuba kita tengok sini mana market depth Okey, contoh kita ambil market depth rasanya different dua ni lebih kurang panjang tu nampak ni 560 ni mengarut ni. Rasanya di antara buy dengan tu dalam 20 tick. Ya. Itu kata tambah-tambah kalau malam. Betul, 20 tick. Jadi bagi saya nak selamat cuba dulu berlatih cari support yang terdekat lah. Contohnya ni kita buy sini, kita try letak dekat-dekat dah lah. Tak payah banyak jauh sangat. Yalah, kalau dekat lagi lah dia makan. Kalau sekali makan 20. Kalau dekat dengan support taklah tu tengok macam tu. Tengok arah trend lah kita tengok tu. Satu lagi kalau market tengah sideways try jangan main lah. Okey, ada apa lagi soalan tak? Anas, Azim, Kak Yati, Faiza, Farizo, FZI apa ni? Cik Hafiz, Isan, Man. Ya saya Kak Dian. Sorry ni suara tak okey sebab apa demam kan. Cik tadi dia tanya apa stop loss kan. Okey. Kalau saya lah. Saya letak pada market structure 5 minit atau 30 minit bawah C kalau buy lah. Tambah apa? Market structure kan. Okey. D itu kan. Kalau kita dah buy dekat area BC tu kan. Okay. Bawah saya akan letak. Oh, contohnya buy dekat macam mana nak ambil mana? Oh, mana candle yang sama lah. Bahagian bawah ke A, B, C tu. Bawah C market structure. Dan
Kalau kita guna A, contohnya A, B, C gitu. Okey. Macam kita susahlah nak kena jarum dia tu kan. Kali dia berubah trend, kenalah. Pandangan sajalah. Ya, betul. Terima kasih, Kak. Maksud Kak Dian guna 1, 2, 3 punya method kan? Okey, terima kasih. Lagi ada siapa-siapa nak share ke, nak tanya soalan? Boleh buat tu kat yang candlestick tu. Yang belah kanan tu. Buat ABC kat situ. Daripada hijau tu. Bawah. Yang bawah lagi. Bawah pada T tu. Text. Bawah pada T. Tu. Atas. Satu. Pakai ABCD. Ni. So A tarik pada yang hijau atas ni. Belah sini. Aku tak tahu ni. ABC ambil pada tu. Rasanya ada indikator tu yang apa tu, 3 tu kan. Mana Elliott Wave ke apa? Elliott Wave tak boleh, dia ni sampai ni. Ambil mana-mana boleh. Ya, nak tengok yang kat C tu kat mana. C. Dia tarik satu lagi D kat atas. Sebab dia ada kira dia tu. Dia kena pakai Fibo. Boleh lah gitu. Jadi yang dia cakap tadi kat C, dia punya cut loss dia. Kat sini. D tu dia punya target profit. Tapi dia ada kira kat Fibo benda ni. Kat D tu yang 1.2 punya Fibo. D ni dia 0.68 rasanya. Okey. Cik Zul. Ya, saya. Saya selalu guna ni Cik Zul untuk stok limit ni. Platform Kak Philip. Kak Philip, okey. Sekejap. Saya ambil chart Chart. Okey, chart. Kata indikator mana? Kita tengok ujung sekali lah contohnya hari Jumaat. Sekejap. Hari Jumaat. Yang last ujung. Okey, ni. Besar sikit je tu. Tak nampak. Lagi. Jangan kedekut besar kan. Tak rugi pun. Okey ni, time frame 5 minit ni. Ya. Okey. Jadi kalau contoh kita beli contoh yang pertama merah ni, kat depan je tu, kiri. Kiri lagi. Yang candle pertama merah tu. Yang atas puncak. Atas puncak. Atas lagi. Kanan ni Cik tu. Kita ambil yang dekat ni. Yang ni ke? Candle belakang. Puncak tu ada puncak dia. Tu. Ya. Contoh kita beli kat sini, contohnya lah saya buat Cik tu. Kita beli candle pertama kan. Jadi candle kedua ni automatik kata candle dia turun lagi daripada candle pertama. Jadi di sinilah saya buat stop loss saya. Okey. So taruh berapa? Untuk sell ke? Contoh yang ni saya sell lah. 6170 kan. Candle pertama tu. 6170. Cuba garis kan. Horizontal kan. Ni 6170. 61 berapa? 6170. Cuba gariskan dia masuk open second candle merah. Dia stop loss kat mana nak tahu?
second Betul. candle. Okey. Yang dia masuk kat second candle. Ya. Yang pertama. Cik Dik. Masuk yang pertama. Yang masuk awal gitu. Kita Yalah. tengok lambat. Okey, kalau ni, masuk yang kalau kita kalau masuk yang pertama, stop loss kat mana? Agak-agak. saya ambil kat ni. Contohnya 6170. Kat mana ekor dia? Kat ekor dia, ujung ekor. Ujung. Ya. Atau one tick atas ekor. Betul ujung. Ujung betul. Sebab kalau candle kedua, kalau dia turun, dia takkan sama paras dengan candle pertama. Oh, macam tu. Tak sama ada naik ke turun ke, saya tengok sama je. Tapi kalau fake-nya dia akan makan terus lah. Ya. Berapa tick tu? Berapa tu? Tak nampak. 9 tick. 11. 11. Tu lah nak cari petua sekat loss ni. Tengok asyik kena bantai sekarang. Masa buy ke, kalau time frame 1 minit lagi ni. Lagi tepat kita boleh tengok. Cuba tukar Cik Zul. Buat 1 minit. Oh, tak keluar cuti. Hari cuti. Nampak sangat kat sini tak pernah buka 1 minit. Itu yang loading tu. Aduh. Kita biasa guna di tablet. Sebab kalau TF 1 minit tu saya tengok lagi inilah. Semua faham tak? Maksud tadi Farid Cik Faizul explain, dia masuk pada sell pada 6170. Jadi lepas after fee dia letak buy stock untuk 6181 ni ataupun satu tick above candle merah ni lah. Dia punya wick ataupun ekor atas ni. Jadi 6181 ataupun 6182 itu sebagai stop loss. Makin turun dia amend, dia anjak ke bawah lah. Itu cara dia. Betul tak Cik Faizul? Betul Cik Zul. Macam tak keluar 1 minit kalau kita tengok TF 1 minit tu lagi ni lah Cik Zul. Sebenarnya. 1 minit apa kita tengok sini lah senang. Saya tak keluar 1 minit. 1 minit lah. Ni betul 1 minit. Okey, kita tengok macam ni. 5 minit tanda tu. 5 minit tanda tu. Sekejap. Macam ni. Okey, kita tengok tadi. 5 minit dia. 5 minit kita buat satu garisan. Kita beli dekat mana ni? Kat sini lah. Sebelah lagi. Lagi. Satu lagi. Atas lagi. Dah beli. Lepas ni kat B tu, sebelah B tu Cik Zul. 6170 kita buat dulu. Kat mana? Hijau dulu. Okey. Mana 6170? B kat sini lah. Betul. So dia punya loss satu atas shadow. Shadow ni kalau kita tengok letak kat sini dia punya high dia 6181. Jadi dia letak kata kita one tick above jadi 6182 lah. Okey. Tapi letak awan merah. Awan merah. Tukar ke 1 minit. Okey, jadi kita tukar pada 1 minit, kita tengok kat mana garisan dia. Kat sini lah. Betul. Tak high ni apa tak? Ya. Betul. Itu lebih kurang nampak tak? Maksudnya kita beritahu dia beli kat sini. Sell short kat sini. Lepas tu stop loss dekat 6182. Lepas tu bila harga makin turun, di amend je stop loss tu makin turun sehinggalah match balik. Itulah cerita dia. Ada soalan tak? Faham tak semua ni? Menarik ya. Kita lebih kurang dia okey lah, kita buat sesi ni sekali untuk sharing lah. Mungkin siapa-siapa mungkin ada setup masing-masing. Sebab saya tengok bila perubahan trend mesti candle dia takkan sama Cik Zul. Lepas ada lambat simbol S atau B tu, candle kedua dia biasanya takkan sama. Kalau dia naik atau turun, dia akan separuh candle kalau candle kedua tu. Dan candle seterusnya lah. Ini cerita yang candle biasa yang bukan HA ya.
Bukan, candle. Sebab HA memang dia makan separuh ke. Buka-buka dia separuh dah. Ya. Musim Kita raya terangkan betul. main relax je deh. Tak, HA memang dia ambil kat average, tengah-tengah. Betul. Open dia. Kalau HA kita tengok tak pernah ada gap up, gap down, terus sambung je. Itu lah. Dia tak ada gap, lepas tu dia tak ada pullback. Tu yang pening sikit nak tengok tu. Tapi kalau dah biasa, mudah sebenarnya HA ni kita boleh tengok lah jangka dia punya. Satu kita tengok macam ni yang saya perasan dengan tonton video tu, makin besar kecontohan downtrend body HA ni actually makin kuat momentum dia jatuh. Tapi kalau makin kecil dia, okey, dia tanda nak berubah arah lah. Bukan macam tu lah konsep dia. Sama lah tengok. Tahu tu. Saya pun baru belajar tentang KSC. Okey, ada apa lagi soalan tak? Ni pukul 11 lah. Besok ada open house ni. Saya saat pagi tadi pukul 6 ni bertolak daripada Dungun, pukul 10.30 sampai Melaka. Okey, ada apa soalan lagi tak daripada siapa? Kak Zita, Cik Talik, Kak Suraya, Syirar, Cik Rasik, Cik Din, Nik Masro, Cik Mat, Iman, Isai, Hafiz, Fizi, Farizo, Faiza, Dian, Kak Yati, Azim. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, ingat sampai sini nanti saya share. Esok saya akan upload lah video ni untuk reference masing-masing. Okey je. Besok boleh ada bismillah lah cari rezeki, insyaAllah ada tu rezeki. Esok 4 hari je minggu ni training lah. Mungkin ada cuti lah. Tak ada cuti lah minggu ni? Tak ada. Jangan cuti pula ada. Baru semangat lain macam ke? Semangat. Tadi masa saya buka tengah drive, dia buka email. Hari market close saya ingat. Saya biasa kalau tengah driving pagi Senin, biasa saya sampai kat Tol iCross tu, saya parking tepi jalan. Tengok market je 10.30. Tengok, ya okey. Ada peluang masuk, tak ada jalan. Okey semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.